Page 563 ayat yang ke-19. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, surah Al-Mulk muka surat 563 ayat yang ke-19. Ayatnya berbunyi alam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Okey, baik. Adakah, wa dan lam tidak. Adakah dan tidak. Itu bila kita terjemah buat bayu lah, adakah dan tidak. Okey. Sebenarnya bahasa mudahnya tidakkah. Adakah dan tidak. Yarau, mereka melihat. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita surah Al-Mulk muka surat 563 ayat yang ke-19. 563 ayat 19. Okey. Awalam, adakah dan tidak, yarau, mereka melihat ila kepada at-tayr, burung. At-tayr, burung. Fawqahum, di atas mereka. Fawqahum, di atas mereka. Saffatin, mengembangkan sayap-sayap. Saffatin, mengembangkan sayap-sayap. Okey. Itu terjemah Saffat. Sebab tu dalam selepas surah Yasin ada surah Saffat. Surah Saffat tu menceritakan tentang malaikat-malaikat. Kerana malaikat-malaikat juga ada sayap. Okay, jadi terjemah Saffatin, mengembangkan sayap-sayap. Wa dan yakbid, menutup. Yakbid, menutup. Terjemah yakbidna, menutup. Okey. Ma tidaklah yumsikuhunna, menahan mereka. Yumsikuhunna, menahan mereka, maksudnya menahan burung-burung tu daripada jatuh. Terjemah yumsikuhunna, menahan mereka, maksudnya menahan burung-burung daripada jatuh. Illa melainkan Ar-Rahman. Ar-Rahman terjemah dia Ar-Rahman lah, Allah yang Maha Pemurah. Okey. Innahu, sesungguhnya dia Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah. Bi, dengan kulli, setiap. Kulli, setiap. Syai'in, sesuatu. Syai'in, sesuatu. Basirun, maha melihat. Basirun, maha melihat. Okey, tolong terjemahkan dia Tuan Haji Ishak, boleh Tuan Haji Ishak? Adakah dan tidak mereka melihat kepada burung di atas mereka, mengembangkan sayap-sayap dan menutup? Tidaklah menahan mereka, melainkan Ar-Rahman, sesungguhnya dia dengan setiap sesuatu maha melihat. Okey, Tuan Haji Ishak boleh tak tolong baca ayat minggu lepas, ayat 16 dan 17. Dua ayat tu. Ada kaitan dengan ayat hari ni, 16 dan 17. Adakah kamu merasa aman dengan zat yang di langit, bahawa dia akan menenggelamkan kamu di bumi, maka tiba-tiba ia bergoncang? 17. Ataupun adakah kamu merasa aman dengan zat yang di langit, bahawa dia menghantarkan ke atas kamu angin ribut berbatu, maka nanti atau kelak kamu akan mengetahui bagaimana ancamanku. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Ayat kita ini, ayat 19, untuk sahabat-sahabat baru masuk. Kita sekarang surah Al-Mulk, muka surat 563. Okey, 563, ayat yang ke-19. Ayat 19, Tuan Haji Ishak dah baca untuk kita tadi. Allah kata, Allah suruh orang kafir lah ni, khususnya, umumnya untuk kita lah. Allah kata mereka tak tengok kepada burung-burung.
At-tair adalah perkataan burung. Sama ada untuk seekor pun panggil tairun, banyak pun panggil tairun juga. Okey. Tairan ababil kan, dalam surah Al-Fil. Okey. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala suruh orang kafir melihat kepada burung-burung. Apa pengajaran yang kita boleh dapat pada burung? Banyak. Antaranya tawakal. Minggu lepas saya ada share satu hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Imam Tirmizi. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr." Okey. Kalau kamu bertawakal sebenar-benar kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya dia akan beri rezeki. Dia akan beri rezeki kepada kamu sebagaimana dia beri rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu biqanan. Dia keluar pagi perut kosong. Petang-petang balik-balik kenyang. Itu satu. Antara pengajaran yang kita boleh dapat daripada burung. Yang kedua, pengajaran yang kita boleh dapat juga daripada burung ialah dalam surah Al-Fil. Burung makhluk yang kecil. Makhluk kecil ya. Okey. Tapi Allah SWT memberi kemampuan pada burung-burung ni untuk membawa batu-batu yang terbakar. Batu-batu yang dibuat pada tanah liat yang terbakar untuk baling ataupun untuk menimpakan kepada tentera-tentera bergajah. Okey. Kemudian Allah SWT mengatakan lagi, burung-burung ni umat macam kita juga. Maksud umat macam kita ni, makhluk-makhluk macam kita juga, burung-burung ni. Tengok surah Al-An'am. Maksudnya perkataan umat bukan sahaja untuk manusia, untuk binatang-binatang pun dipanggil burung juga. Tolong terjemahkan dia, Puan Nur Zakiah, muka surat 132 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua-dua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiah. Burung-burung pun macam umat macam kita juga. Maknanya setiap perbuatan burung-burung yang berterbangan, sekali terbang jauh-jauh bila berpindahnya musim dia pun berpindah tempat. Berpindahnya musim dia berpindah ke tempat-tempat yang kena dengan cuaca yang sesuai untuk suhu badan dia. Jadi burung-burung tu pun dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa lama dia akan hidup, dengan siapa dia akan mating, contohlah. Berapa ekor anak dia akan lahirkan, banyak mana rezeki dia akan makan. Itu semua dalam pengawasan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertanyalah. Nabi Ibrahim orang yang paling yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tanya, macam mana Allah boleh hidupkan makhluk yang mati? Maka Allah suruh Nabi Ibrahim ambil 4 ekor burung. Kerana apa? Pada burung tu ada banyak pengajaran. Tolong baca dia, Puan Izawani, page 44 ayat atas sekali. Tak 44 ayat 260. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim merayu dengan berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati." Allah berfirman, "Adakah engkau belum percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, saya percaya dan yakin, tetapi saya memohon yang demikian adalah supaya tenteram hatiku, keyakinanku bertambah dengan melihat secara langsung." Allah berfirman, "Jika demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu jinakkanlah kepadamu,
dan cincanglah semuanya. Setelah itu, letakkanlah di atas tiap-tiap gunung satu bahagian daripadanya. Kemudian panggillah burung-burung itu, nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terima kasih Puan Izzah ni. Tengok, Hmm. Allah suruh Nabi Ibrahim AS ambil 4 jenis burung yang berbeza-beza, sembelih, hancurkan, letak 4 kepala di 4 gunung yang berbeza, panggil balik burung-burung. Maka nagih-nagih hancur tadi berterbangan datang balik ke kepala masing-masing, hidup. Nampak? Jadi dalam burung saja, dalam binatang yang bernama burung ni banyak manfaat ataupun faedah manusia boleh dapat. Okey. Ayat kita sekarang, ayat 19 ni, Allah nak suruh orang kafir ambil pengajaran apa dia? Tahu tak burung tu, dia terbang, masa dia terbang, burung ni masa dia terbang, masa dia kembangkan sayap dia, dia tetap berada di udara. Masa dia katup sayap dia, tahu, dia tutup sayap dia, pun dia masih berada di udara. Tak adalah kata masa dia kembangkan sayap, okey, dia sedang terbang dengan baik, ditutup dia sayap, pop, tu jatuh. Tak ada. Nak ceritanya, burung-burung tu, yang tahan mereka daripada jatuh bukan sayap mereka. Yang tahan mereka daripada jatuh adalah Allah. Yang tahan mereka daripada jatuh ketika mana mereka berterbangan adalah Allah. Okey? Maksudnya, sebagaimana Allah senantiasa berkuasa menahan semua burung-burung daripada terjatuh, macam itulah juga azab Allah masih tahan. Allah masih tahan lagi untuk menimpakan kepada kamu gempa bumi. Allah masih tahan lagi azab-azab untuk runtuhkan langit-langit atas kepala kamu. Allah boleh buat. Jadi Allah nak beritahu pada orang kafir, sebagaimana burung-burung kamu tengok aku boleh tahan dia berterbangan daripada udara, tak jatuh, berterbangan di udara, tak jatuh-jatuh, sebab aku yang tahan. Sebab aku yang tahan. Macam itulah juga azab-azab aku ni masih belum menimpa kamu, masih belum dijatuhkan pada kamu, sebab aku yang tahan. Jadi kalau aku tak nak tahan, maksudnya aku lepaskan azab tu, habislah kamu. Ini pengajaran yang Allah Ta'ala nak bagi pada orang kafir. Okay, burung ni masih diduduk ke atas tanah, dikembangkan sayap dia ke, dia tak kembangkan sayap dia, masa duduk atas tanah, dia tetap nak terbang. Bila dia nak terbang, dia kena kembangkan sayap dia. Baru dia boleh terbang. Jadi masa dia duduk kat udara, terpulang pada dia. Dia nak kembangkan sayap ke, tak nak kembangkan sayap ke, dia buat pilihan juga. Dia nak turun ke bawah ke, tak nak turun ke bawah. Burung tu lah. Jadi daripada ayat ni, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan, ayat ni pun membantu kita dari sudut kefahaman Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah ni dia kata kita mampu buat apa saja. Allah hanya bagi anggota badan, lepas tu terpulang pada kita lah, kita boleh buat apa saja. Tak. Allah bagi burung sayap, tapi Allah yang tahan burung tu daripada jatuh, sama ada dia sedang mengembangkan sayap atau sama ada dia sedang katup sayap dia. Maknanya walaupun Allah bagi anggota badan, tapi perbuatan kita tetap dalam penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Qadariyah dia kata apa? Tak, Allah cipta manusia. Perbuatan kita Allah tak terlibat. Kita nak buat apa saja, Allah dah bagi kita anggota badan. Tangan kita nak buat apa, kaki kita nak buat apa, kita punya. Allah tak terlibat. Ni kefahaman Qadariyah. Satu lagi kefahaman Jabariyah. Jabariyah ni lagi pelik. Dia kata apa semua kita buat, semua Allah ciptakan. Dia sepak orang ke, dia minum arak ke, dia berjudi ke, dia berzina, kenapa? Allah cipta perbuatan. Ini pun salah juga. Jadi kefahaman yang betul macam mana? Allah ciptakan anggota badan kita. Allah ciptakan anggota badan kita. Allah bagi kita pilihan untuk kita guna badan kita ikut suka hati kita. Maksudnya, kita nak tengok apa, kita nak cakap apa, tangan kita nak buat apa. Walaupun Allah bagi pilihan, tapi pilihan tu terhad, ada batasan. Ada benda kita nak buat, tak boleh buat. Ada sampai satu masa dah tak boleh solat atas kursi lagi. Ada sampai satu masa dah tak larat nak jogging lagi, larat berjalan ni. Ada sampai satu masa nak berjalan pun tak larat. Pergi mana-mana naik kursi roda elektrik tu. Tekan, gerak gulu gini. Walaupun Allah cipta anggota badan, tapi Allah Ta'ala ada had limit yang Allah bagi pada kita. Okey, baik. Dalam ayat ni juga, Allah SWT nak beritahu, Allah nak menepelak orang kafir. Salah satu amalan orang kafir apa dia? Salah satu amalan orang kafir adalah menilik nasib dengan burung. Menilik nasib dengan burung.
Dia keluar rumah, dia tengok kalau burung berterbangan, dia nampak burung pertama tu berterbangan ke arah kanan, nasib baik untuk dia. Jadi dia akan teruskan perjalanan, nak berniaga pergi berniaga, nak musafir pergi musafir. Okey, itu orang kafir punya tilik nasib guna burung. Sebab tu ataupun ada setengah kefahaman kalau keluar rumah nampak burung tu tanda tak baik. Tapi kalau keluar rumah tak nampak burung, tu tanda baik. Ni kefahaman orang kafir yang tilik nasib guna burung. Tilik nasib guna burung. Tu kefahaman orang kafir, tilik nasib guna burung. Okey. Sebab tu ada satu perkataan dalam surah Yasin, tatayyarna. Tatayara. Saya tulis kat skrin ni lebih kurang tulisan dia. Tatayara. Perkataan tatayyarna ni, dia punya huruf asal apa dia? Ta-ya-ra. Daripada ta-ya-ra dalam tatayyarna ni, inilah huruf asal dia. Tairun, burung. Okey, tolong baca dia. Dr. Azizah tolong baca boleh Dr. Azizah surah Yasin. Terjemah tatayyarna tu apa dia? Mendapat nasib malang. Jadi bagi orang kafir, keluar rumah nampak burung, ataupun nampak burung terbang ke arah-arah yang menurut kefahaman mereka lah, itu nasib tak baik. Mana surah Yasin 441. Kalau boleh semua tengoklah perkataan tu. Jadi perkataan nasib tak baik tu, ayat yang ke-18 dan 19 Dr. Azizah, 18 dan 19. Boleh? Boleh, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 18. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, nescaya kami akan merejam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. 19. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu adalah kerana kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, yakni kamu bernasib malang, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Okey. Kemalangan tu maksudnya bukan accident. Kemalangan tu maksudnya nasib malang. Okay, walaupun kita Dr. Azizah terjemah kemalangan, maksud kemalangan tu nasib malang kamu tu, your evil omen. Apa dia terjemah. Jadi perkataan ta'irukum tu berasal pada perkataan burung. Sebab apa? Sebab orang kafir, mereka menilik nasib dengan burung. Okey? Saya share lah kat skrin hadis riwayat Imam Bukhari tentang burung ni lah. Point kita pada lafaz burung. Allah buat burung bukan untuk tengok nasib baik tak baik. Allah ciptakan burung bukan menentukan nasib baik tak baik. Tapi Allah ciptakan burung untuk manusia dapat banyak pengajaran. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Okey, tengok hadis kat skrin. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Imam Bukhari, la adwa wala tiyarata. Okey, tidak ada penyakit berjangkit melainkan dengan izin Allah. Wala tiyarata. Tiyarata ni any bad omen from birds. Tidak ada tilik nasib dengan burung-burung. Tak ada. Burung-burung ni tak menentukan nasib baik tak baik, tak ada. Kita kat Malaysia ni tak pernah dengar lagi lah orang tilik nasib guna burung ni. Nampak kat sini Jadi perkataan from bird ni adalah perkataan bad omen. Tiyarata tu berasal pada perkataan burung. Nampak Jadi Allah SWT suruh orang kafir tengok burung, nak beritahu apa dia? Kamu dah tengok burung, kamu kata nasib tak baik. Sedangkan pada burung ada banyak pengajaran kamu boleh dapat. Pada burung yang kamu tengok tu ada banyak pengajaran yang kamu boleh dapat. Antaranya dalam ayat ni, burung tu dia tengah terbang kat udara, dia kembangkan sayap ke, dia katup sayap dia ke, dia tetap berada di udara. Siapa yang menahan mereka daripada jatuh? Allah. Sepatutnya kamu tengok burung, kamu kena fikir kebesaran Allah yang hebat, yang menahan burung daripada jatuh. Oh, adakah sebab dia ada sayap, dia boleh terbang? Ada je binatang-binatang ada sayap tapi tak boleh terbang. Contoh ayam, bolehlah terbang tapi terhad lah. Padahal dia terbang lama-lama macam burung. Ayam, burung unta, apa lagi binatang-binatang yang ada bersayap tapi tak mampu nak terbang. Macam burung-burung yang lain di udara. Dan ceritanya ada sayap ke tak ada sayap ke,
Kalau Allah boleh bagi, Allah Ta'ala nak terbangkan, Allah boleh terbangkan. Allah nak jatuhkan, Allah boleh jatuhkan. Baik, dalam ayat ini Allah sebut perkataan Ar-Rahman. Boleh tak Allah guna ayat ma yumsikuhunna illallah? Tidak ada yang menahan mereka daripada jatuh melainkan Allah. Boleh ya? Tapi Allah sebut lafaz Ar-Rahman sebab Allah nak cerita sebagaimana burung-burung tadi, aku yang tahan mereka daripada jatuh. Sama ada mereka kembang sayap, katut sayap, aku tahan mereka daripada jatuh. Macam tu juga orang kafir masih tak kena azab. Walhal hari-hari mereka buat aku murka. Hari-hari mereka buat aku marah. Hari-hari mereka sembah berhala. Mereka kata Allah tu banyak lebih pada satu. Tuhan tu banyak lebih pada satu. Allah marah, Allah murka. Tapi sebab apa tak kena azab lagi? Sebab Ar-Rahman itulah. Sebab Ar-Rahman. Sebab Ar-Rahman daripada Allah. Sebab nama, salah satu sifat Allah Ar-Rahman, pemurah. Dia buat macam-macam kat aku, buat aku sakit hati, buat aku marah hari-hari. Tapi aku masih bagi dia hidup. Aku masih bagi dia rezeki. Aku masih bagi dia bernafas. Aku masih bagi dia family. Sebab Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang kafir jangan fikir dia akan terlepas sampai bila-bila. Jangan fikir dia akan selamat sampai bila-bila. Kerana Allah dengan setiap sesuatu maha melihat. Setiap satu kesalahan kamu tak kena azab lagi. Kata kalau orang tu dah 30 tahun syirik. Hari-hari dia kutuk Nabi, contoh. Hari-hari dia kutuk Nabi, hari-hari dia nafikan Quran, hari-hari dia kata tu Allah tu ada isteri dan anak. 30 tahun dah dia kata, contoh. Allah masih belum azab dia. Allah masih belum bagi musibah pada dia. Allah masih belum membinasakan dia. Kenapa? Allah tu Ar-Rahman kan? Allah tu Ar-Rahman kan? Tapi jangan difikir yang 30 tahun lepas ke, 40 tahun lepas punya kesalahan ke Allah tak nampak. Allah sentiasa maha melihat dan Allah Ta'ala melihat bukan saja sejadihat. Tapi apa yang Allah lihat tu Allah Ta'ala suruh malaikat rekodkan dan dia pasti akan dapat azabnya pada hari akhirat. Okey, baik, seterusnya. Ayat 20. Jadi kalau kita tengok surah Al-Mulk ni, disunatkan kita baca setiap malam. Tak kisahlah terus lepas isyak ke, lepas lambat sikit ke, yang penting sebelum tidur kena baca. Kerana ada banyak soalan-soalan. Kita tengok dalam page kita ni saja. Page 563 ni. Ayat 16, ayat 17, ayat 19, ayat 20, ayat 21, ayat 22. Semua tu bermula dengan A. Semua tu bermula dengan A. A tu apa dia? Soalan. Kerana apa? Melalui soalan-soalan, cara menyampaikan sesuatu dengan bentuk soalan lebih membuka minda, melainkan kita menyampaikan sesuatu hanya menyampaikan fakta. Boleh je kita terus sampaikan fakta. Tapi Allah nak menyampaikan sesuatu dengan bentuk soalan. Adakah kamu berasa aman? Adakah mereka tak tengok? Adakah? Jadi dalam page ni ada beberapa adakah. Untuk apa? Untuk bertanya kepada manusia agar manusia berfikir. Kita bersama, kita baca surah ni tiap-tiap malam. Yalah, Alhamdulillah setiap orang dapat pahala sunnah Nabi. Baca setiap malam ke, pagi ke petang, tetap dapat pahala baca Quran. Baca malam-malam, niat kerana nak tiru Nabi, baca tiap-tiap malam, dapat pahala sunnah Nabi. Alhamdulillah. Tetapi lagi penting, apa isi yang kita baca? Allah nak suruh kita fikir. Tak tengok ke? Adakah kamu berasa aman? Adakah kamu ada tentera-tentera yang boleh selamatkan kamu? Adakah selain Allah bagi rezeki pada kamu? Jadi semua soalan-soalan ni untuk apa? Buka minda. Okey, baik. Seterusnya, ayat baru. Untuk sahabat-sahabat orang masuk, kita sekarang page 563 ayat 20. Aman ataupun siapakah yang haza ini alladhi yang huwa dia jundun menjadi tentera. Banyak orang kita nama Junaid. Sebenarnya bahasa Arab banyak orang kita nama Junaid itu berasal pada perkataan tentera ni lah. Dia macam ni. Seorang tentera jundun. Okey. Jundun. Seorang tentera. Banyak tentera junud. Tentera.
Ada satu lagi perkataan bagi seorang tentera kecil. Dia panggil apa? Junaid. Jim, Nun, Ya, Dal. Junaid. Ada orang nama Junaidi. Itu betul lah kalau nama dia Junaidi tu. Maksudnya dia berasal pada perkataan Junaidun. Cumanya, bukan nak kata nak salah tak salahkan, sukatilah. Mungkin. Disebabkan orang Arab dulu, dia tulis nama Junaid ni, dia tak letak baris. Tak letak baris. Dia bila tak letak baris, maka orang-orang yang tak tahu bahasa Arab, mungkin belum mahir lagi bahasa Arab, maka dia baca apa? Junid. Sebab tu sepatutnya nama je dalam Jawi macam ni lah. Betul lah eja Jawi macam ni. Orang nama tu dia eja Jawi macam ni. Bila Jawi tu ditukar kepada Rumi, maka Nun ni dia tak tahu nak letak baris apa. Dia pergi letak baris bawah. Junidun. Junidun tak kena lah dari sudut maksud tentera. Sebenarnya Junaidun. Jadi ada orang nama Haji Junaid. Yes, tu betul. Kalau nama dia Haji Junid, salah dari sudut bahasa Arab je. Dari segi makna tak adalah mana tak baik tak. Okay, nak ceritanya orang nama Junaid, Junaidah, Junaidi, Junid, Junaid. Itu semua berasal pada perkataan tentera. Okay, baik. Selain perkataan jundun tentera, askarun pun bahasa Arab dimelayukan. Askarun. Kita bahasa Melayu panggil askar kan. Sebenarnya ambil pada bahasa Arab. Askarun pun dipanggil tentera juga. Okay, kita ambil perkataan tu jadi bahasa Melayu, askar. Lakum bagi kamu, yang surukum yang dapat menolong kamu, min daripada duni selain Ar-Rahman Allah lah in tidaklah al-kafirun orang-orang kafir illa melainkan fi dalam gururin penipuan. Bukan, sebenarnya nak tanya apa sesuai. Penipuan boleh lah, guru tu penipuan. Tapi maksudnya mereka sebenarnya sedang ditipu oleh syaitan. Terjemah je lah, gururin penipuan. Orang terjemah delusion. Okey, tak apa. Tolong terjemahkan dia, Puan Khairiyah. Terjemahkan boleh, Puan Khairiyah. Ataupun siapakah yang dia menjadi tentera bagi kamu yang dapat menolong kamu daripada selain Ar-Rahman. Tidaklah orang-orang kafir melainkan dalam penipuan. Okey, terima kasih Puan Khairiyah. Jadi setelah Allah SWT warning ayat 16, 17, 19 tadi, Allah kata, adakah kamu berasa aman kepada azab aku yang boleh datang pada langit? Adakah kamu berasa aman dengan Allah yang berada kat langit, yang anytime boleh buat gempa bumi, anytime boleh datangkan langit azab angin yang berserta batu? Ayat 19 tadi, tak tengok ke Allah boleh tahan burung? Macam itulah Allah tahan azab jatuh pada kamu. Itu Allah tanya. Kalaulah Allah SWT nak datangkan azab sekarang pada kamu, sekarang. Ada tak siapa-siapa yang boleh jadi tentera bagi kamu yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab Allah? Ada tak siapa-siapa? Ayat ini diturunkan kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah sebab mereka berbangga dengan bilangan. Kami ramai pengikut, kami ramai anak. Maka Allah nak kata bukan sekadar ramai anak, bukan sekadar ramai pengikut. Kalau kamu ramai tentera pun, kamu ada 1 batalion, 2 batalion, 3 juta orang tentera sekalipun, kalaulah Allah SWT dah datangkan azab pada kamu, siapa mampu di kalangan yang orang yang kamu anggap tentera tu mampu menyelamatkan kamu daripada azab Ar-Rahman? Orang kafir, mereka bangga dengan harta, mereka bangga dengan followers, dan juga mereka bangga dengan anak ramai. Sebab tu dalam surah Al-Alaq Allah kata apa pada Abu Jahal ke Abu Lahab, salah satulah saya tak ingat sangat. Dia kata biar dipanggil geng-geng dia. Allah kata biar dia panggil geng dia, kita panggil Zabaniyah dia.
Okey, baik. Tolong baca dia. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Puan Rosimah Kasim, tolong baca Puan Rosimah. Page 597. 597. Ayat 15 sampai 18. Surah Al-Alaq, bukan surah At-Tin, surah Al-Alaq. 15 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali tidak, sesungguhnya jika dia tidak berhenti, nescaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. 16, iaitu ubun-ubun orang yang mustai dan derhaka. 17, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. 18, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah menyiksa orang-orang yang berdosa. Okey. Cukup. Terima kasih Puan Rosimah. Jadi oleh kerana ramai geng orang musyrikin Mekah ni, oleh kerana dia ramai geng, Abu Jahal lah. Ayat ni turun untuk Abu Jahal. Dia kata, Allah kata, "Falyad'u nadiyah." Then let he call his people. Later we will call the angel Zabaniyah. Panggil. Ramai geng, ramai tentera. Ada batalion tentera. Panggil. Kami hanya perlu panggil Zabaniyah. Selesai. Ramai macam mana pun tentera, kalau Allah Ta'ala datangkan gempa bumi, tentera boleh buat apa? Ramai macam mana pun askar, Allah datangkan putih beliung, boleh buat apa? Ramai macam mana pun askar, Allah datangkan banjir besar, boleh buat apa? Okay? Saya join grup Salam Relief. Dia kata apa? Grup Salam Relief ni bila ada bencana alam kat Malaysia ke kat mana-mana, kita orang bukan rescuer. Betul saya sebut, bukan penyelamat, dia kata. Kami bukan penyelamat, kita hanya helper. Nak penyelamat, nak selamatkan orang yang sedang banjir ke kebakaran, bukan tugas kita. Tugas kita pembantu, bagi makanan, bagi ubat tu je. Pengalaman dia kata, pergi banjir besar kat Kelantan beberapa tahun lepas. Pergi ni, geng-geng Salam Relief ni, NGO Salam Relief ni, pergi bawa 2-3 bot daripada Selangor ke Kelantan. Nak bantu orang-orang yang banjir. Sampai satu tempat tu dia kata, air banjir besar. Orang-orang dalam kampung tu dah 2 hari tersekat, tak boleh keluar, tak ada makanan. Dia tengok satu tempat tu, askar ada, bomba ada. Jadi kita ni tak orang awam, dia kata, tak tahu apa. Buat turun bot letak makanan, askar tengok, bomba tengok, lagi mana? Ya kami nak hantar makanan lah, orang dalam kampung tu tak nak makanan. Askar tu kata, awak gila ke? Bot kami lagi besar pada bot awak. Bot kami ni lagi besar pada bot awak. Tapi kami tak boleh masuk kalau air besar macam ni. Dengan bot kan, awak bot besar tu nak masuk hantar makanan. Awak gila ke? Apa maksud dia? Apa maksud saya? Walaupun bot askar, bot bomba, kita kata canggih lah bot-bot tu. Tapi bila air terlalu besar, air terlalu kuat, air terlalu besar, terlalu kuat, jangan harap bolehlah selamat. Jangan harap boleh lepas. Jangan harap senang-senang nak selamat. Bot besar macam mana sekalipun, bila air terlalu laju, terlalu kuat, terlalu deras, habis. Tu bot askar tu. Kalau sekadar bot biasa ni lagi. So apa saya nak sampaikan, walaupun kita ada askar, walaupun kita ada bomba, walaupun kita ada macam-macam lah, Alhamdulillah, negara kita, bila azab Allah datang, apa askar boleh buat? Askar tetap tak boleh buat apa-apa. Okey, baik. Allah sebut dalam ayat ni perkataan singular. Allah kata, kalau Allah datangkan azab pada kamu, ada tak siapa-siapa yang boleh jadi askar, tentera, yang boleh menyelamatkan kamu? Jawapannya tak boleh lah. Maka dalam ayat lain, Allah kata apa dia? Allah yang memiliki tentera-tentera di langit dan di bumi. Tengok surah Al-Fatah. Kalau baca Puan Aliza ni boleh? Saya cari muka surat je. Muka surat 511. 511. Ayat 7. 511 ayat 7. Boleh Puan Aliza Ali? Bismillahirrahmanirrahim. Dan milik Allah bala tentera langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Terima kasih Pak Alizani. Dan milik Allah tentera-tentera di langit dan di bumi. Tentera-tentera Allah kat langit kat bumi ni apa dia? Kat langit malaikat-malaikat. Kat bumi, angin pun salah satu tentera Allah. Angin pun salah satu tentera Allah. Allah boleh guna angin. Bahkan Allah boleh guna nyamuk. Nyamuk pun salah satu tentera-tentera Allah. Dalam ayat yang Puan Aliza tadi baca tu, ayat 4 pun sama. Boleh tak Puan Aliza satu sekali lagi ayat 4? Ayat 4 dengan ayat 7. Saya surah ayat 7 tu tadi. Ayat 4 pun ada juga. Boleh? Ayat 4, dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambahkan keimanan ke atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentera langit dan bumi. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Okey. Terima kasih Puan Aliza Ali. Jadi Allah SWT kata Allah ada tentera-tentera di langit dan di bumi. 2 kali Allah ulang. Tentera yang Allah Ta'ala ada kat langit kat bumi itu 2. Satu, tentera tu sama ada Allah Ta'ala boleh gunakan untuk bantu orang Islam. Yang kedua, tentera-tentera itu juga Allah SWT boleh guna untuk binasakan orang kafir. Peperangan-peperangan hanya berlaku setelah zaman Nabi Musa AS. Peperangan pertama yang Allah perintahkan bagi orang Islam adalah zaman Nabi Musa AS. Sebelum zaman Nabi Musa AS ada berlaku peperangan. Jadi macam mana orang-orang kafir sebelum zaman Nabi Musa Allah binasakan? Orang-orang kafir zaman Nabi Musa, sebelum zaman Nabi Musa Allah binasakan dengan tentera-tentera Allah. Malaikat-malaikat ke, angin ke, puting beliung ke, banjir ke. Tak tahu kau tulis dalam buku dia. Dia kata apa dia? Orang pandang rendah pada nyamuk. Allah Ta'ala dalam Quran sebut tentang lalat, maka orang kafir kata apa dia? Apalah Quran cerita pasal lalat. Tak nampak hebat langsung cerita pasal lalat. Maka Allah kata, bukan sekadar lalat. Dalam, dia panggil apa ya? Allah SWT Muhammad. Bukan sekadar lalat. Bahkan, pada nyamuk pun aku boleh sampaikan dalam Quran. Tentang nyamuk pun aku boleh sampaikan dalam Quran. Kamu pandang kecil lalat tu tak ada apa. Sebenarnya kalau kamu tahu, pada nyamuk tu pun banyak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala pada nyamuk tu. Sebab apa? Kata Amkar tulis, kat negara kita lah, belah-belah Malaysia, Indonesia ni, dalam setahun, berapa ramai sangat yang mati sebab kena makan buaya, sebab kena makan harimau, kena pijak gajah, kena patuk ular. Berapa ramai sangat yang mati dengan sebab binatang-binatang buas ataupun yang ganas disebut tadi, berbanding dengan yang mati sebab nyamuk. Berapa ramai yang mati sebab nyamuk dan berapa ramai yang mati sebab kena makan harimau, kena makan dengan ular sawa ke. Nyamuk kan. Kita pandang alah nyamuk tak ada apa pun nyamuk. Nyamuk tak ada apa, kita pandang nyamuk tak ada apa. Tapi sebenarnya di sebalik nyamuk tu ada banyak kebesaran-kebesaran Allah yang kita tak tahu. Di nyamuk pun adalah salah satu tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, tengok muka surat 419 dengan 420. Saya nak tunjuk perkataan tentera-tentera Allah lah. Tolong baca dia. Puan Salmah Kasim, tolong baca boleh Puan Salmah Kasim. Empat satu sembilan ayat 9. Ayat 9, kemudian ayat 17. 9 dan 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadamu. Ketika bala tentera datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin taufan dan bala tentera yang tidak terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nampak? Ni peperangan Ahzab. Tentera-tentera datang nak serang kamu, Allah hantar angin dan tentera-tentera yang kamu tak dapat lihat, malaikat-malaikat lah. Sebenarnya angin pun termasuk dalam tentera-tentera Allah. Okay, ayat selepas dia, ayat 17, 420 Puan. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu daripada ketentuan Allah jika dia mahukan bencana ke atasmu atau mahukan rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan dapat pelindung dan bantuan selain Allah. Okay, terima kasih Puan Salma.
So Allah kata apa dia? Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala nak timpakan keburukan pada kamu, siapa dapat selamatkan kamu? Tidak ada siapa yang dapat selamatkan kamu kalau Allah nak timpakan musibah pada kamu. Walaupun kamu ada tentera kamu sendiri, kamu raja, kamu ada askar kamu sendiri, berapa ratus ribu orang pun tak kisah. Kalau Allah nak timpakan musibah, Allah Ta'ala tetap boleh timpakan musibah pada kamu. Ini ancaman ni asalnya untuk orang kafir lah. Yang mana mereka berbangga dengan jumlah mereka yang ramai. Dia oleh kerana ramai, mereka fikir, tak ada apa, boleh selamat. Okay, kemudian dalam dua-dua ayat ni, di samping ada ayat Ar-Rahman. Ayat 19 tadi ada perkataan Ar-Rahman. Ayat 20 ni pun ada perkataan Ar-Rahman. Pertama, dalam perkataan Ar-Rahman ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk yang Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebab tu dia tak azab-azab lagi kamu. Sebab kerana pemurahnya Allah, penyayangnya Allah, pengasihnya Allah. Yang kedua, oleh kerana orang kafir, mereka ni apa? Bila Nabi SAW tulis surat Bismillahirrahmanirrahim, mereka suruh padam. Mereka kata, kami tak kenal siapa Ar-Rahman, kami tak kenal siapa Ar-Rahim. Mereka kata, kami tak kenal siapa Ar-Rahman, kami tak kenal siapa Ar-Rahim. Walhal Ar-Rahman itulah Allah Ta'ala, Ar-Rahim itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi mereka main-main. Tengok surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Kalau baca dia, Puan Maisarah, kalau baca boleh, Puan Maisarah. Saya tengah drive lagi, Ustaz. Okey, baik, tak apa. Dengar je. Boleh. Tuan Haji Ishak, kalau baca boleh, Tuan Haji Ishak. Muka surat apa, Ustaz? Kejap Saya muka surat sekejap. Surah Furqan. Okay, page 365. 365 ayat 60. Orang kafir ni 60. Ayat 59 dan 60 lah. Tuan Haji Ishak, 59 dan 60. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang Maha Pengasih, maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah pengasih? Mereka menjawab, siapakah yang Maha Pengasih itu? Apakah kamu harus sujud kepada Allah yang engkau perintahkan kepada kami? Dan mereka makin jauh dari kebenaran. Saya rasa Tuan Haji Ishak baca kami, bukan kamu tu, mula-mula kami. Tak apa. Okey. Baik, tengok Allah SWT kata dalam ayat 60, apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah pada Ar-Rahman. Qalu, wa mar Rahman? What is that Ar-Rahman? What is that the most merciful? Siapa tu Rahman? Siapa tu Ar-Rahman? Okey. Maka waktu dalam ayat akhir surah Isra, Allah kata qulid'ullaha awid'ur Rahman. Serulah Allah, sebut panggil Allah boleh, panggil Ar-Rahman pun boleh. Tengok surah apa? Surah Isra. Kalau baca Puan Zakiyah, surah Isra 293. 293. Ni sebab geng-geng kafir ni lah. Dia, siapa Ar-Rahman? Kami kenal Allah, Ar-Rahman tak kenal. Buka surat 293 ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana sahaja kamu dapat menyeru kerana dia mempunyai nama-nama yang terbaik, iaitu Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau menguatkan suaramu dalam solat dan jangan pula merendahkannya dan ambillah jalan tengah di antara kedua-duanya. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiyah. So Allah pesan pada kita, panggillah Allah boleh, bukan panggillah, suruhlah Allah ataupun suruhlah Ar-Rahman. Dua-dua boleh. Orang kafir bila suruh Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Jadi dalam surah ni Allah nak kenalkan mereka. Ar-Rahman itulah yang masih belum menurunkan azab pada kamu. Ar-Rahman itulah yang sekarang ni masih tahan azab supaya tak jatuh atas kepala kamu. Dan kalau Ar-Rahman tu nak azab kamu, ada tak mana-mana tentera, mana-mana kuasa, mana-mana kawan, mana-mana jabatan, apa saja tak kisah, yang mampu menyelamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Allah kata, orang kafir ni sebenarnya dalam penipuan. Orang kafir ni sebenarnya dalam penipuan. Apa maksud dalam penipuan? Orang kafir sebenarnya sedang ditipu oleh syaitan. Syaitan mengatakan kepada orang kafir yang mereka tidak akan diazab. Mereka tidak akan dibinasakan. Sebab orang kafir ni hanya tahu azab kena kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Untuk mereka tak kena azab. Nenek mereka tak kena azab. Moyang mereka tak kena azab. Jadi mereka tak bersalah. Jadi syaitan, iblis menipu mereka dengan mengatakan mereka takkan kena azab. Lebih-lebih lagi bila mereka cabar Nabi, mana azab? Mana azab? Mana azab? Tak kena. Lagilah mereka yakin mereka tidak bersalah. Maka sebab tu Allah kata, inil kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah orang kafir melainkan dalam delusion. Mereka merasakan mereka di pihak yang benar. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Sebab apa? Kami ni orang Mekah, orang jaga Baitullah. Sebagaimana dulu ada orang nak binasakan Kaabah, Allah protect kami. Abraha nak serang Kaabah, Allah protect kami. Takkanlah kami ke akhirat kena azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika fahaman orang kafir, kena tipu dengan syaitan. Orang Islam pun sama juga. Lama buat dosa, lama buat maksiat, lama tak semayang, tak kena apa-apa. Maka syaitan kata, okey je, tak apa je. Dia pun teruslah hidup dalam keadaan dia rasa okey. Okey, ayat seterusnya, ayat 21. Sama ayat baru ayat 21. Masuk tajuk rezeki ni, insyaAllah. Page 563 ayat 21. Aman ataupun siapakah yang Haza ini Alladhi yang yarzukukum dapat memberi rezeki kepadamu. Yarzukukum dapat memberi rezeki kepadamu. In jika amsaka dia menahan. Amsaka dia menahan. Dia Allah lah. Tadi ayat 19 yumsikuhun, uphold. Ni sama withhold. Okey. Tadi yumsikuhun, ni amsakahun. Sama je. Mim sin kaf. Amsaka menahan. Rizqah rezekinya. Bahkan laju mereka terus menerus. Indeed they continue. Laju mereka terus menerus. Siapa ni? Orang kafir lah. Fi dalam utuwin kesombongan wa dan nufur melarikan diri, menjauhkan diri boleh, melarikan diri boleh, dalam rekat tulis daripada kebenaran. Okey, Puan Izzah ni terjemahkan. Kita nak sembang tajuk rezeki ni, insya-Allah. Mungkin panjang sikit je lah panjangnya. Tapi tak panjang-panjang sangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun siapakah yang ini yang dapat memberi rezeki kepadamu jika dia menahan rezekinya. Bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan dan melarikan diri daripada kebenaran. Okey, terima kasih Puan Izzah. Allah cabar orang kafir. Allah SWT mencabar orang kafir dengan mengatakan, okeylah, aku tak datangkan azab pada kamu macam aku datangkan pada umat sebelum ni. Tapi aku sekat rezeki. Aku sekat rezeki pada kamu. Macam mana cara Allah nak sekat rezeki, tuan-tuan dan puan-puan? Tengok ayat akhir surah Al-Mulk. Falamma qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Tolong baca Dr. Azizah ayat akhir surah kita ni 564 ayat 30. 564 ayat 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Kita ni mudah makan, mudah minum, ada beras, ada apa sebab air. Allah sekat air je. Lama tak turunkan hujan, daripada bumi pun tak keluar. Tumbuh-tumbuhan takkan tumbuh, tak menjadi. Binatang tak ada apa nak makanan, binatang tak ada apa nak makan, binatang mati. Jadi sumber makanan kita, minuman kita, air tak ada, tumbuhan tak ada, daging tak ada. Habis. Allah nak sekat rezeki kita. Allah tak perlu hilangkan duit daripada bank kita yang 100,000, 200,000, 300,000 contohlah.
mah kita betul-betul ada kat rumah contoh, Allah nak tarik rezeki kita, Allah Ta'ala tak perlu hilangkan duit dalam bank, tak perlu hilangkan mah betul-betul. Allah sekat air hujan. Allah sekat air hujan daripada turun, Allah Ta'ala sekat air daripada bumi daripada keluar. Habis, tengok Allah Ta'ala tanya, apa pendapat kamu kalau sumber air kamu kering? Allah Ta'ala keluarkan langsung air untuk kamu. Siapa berkuasa mampu datangkan kamu air mengalir? Walaupun kamu jutawan jual minyak, jual petrol, jutawan emas, jutawan jual minyak, jutawan tak kisahlah apa saja jutawan. Kalau Allah sekat boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Baik, dalam bab rezeki, jadi kita nak bincang tajuk rezeki dah ni. Kita nak bincang tajuk rezeki. Pertama, Allah SWT nak beritahu pada kita semua dan orang kafir dan kita semualah. Tidak ada siapa-siapa boleh bagi rezeki selain Allah. Tengok surah apa? Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Tolong baca dia. Puan Salma Kasim, tolong baca boleh? Puan Salma Kasim, surah Ar-Rum. Saya cari muka surah sekejap. Allah kata, Allah ciptakan kamu, bagi rezeki pada kamu. Ada tak siapa-siapa yang kamu sembah selain Allah tu boleh bagi rezeki? Macam Allah bagi rezeki? Okey, muka surat 408. 408, tolong baca dia. Puan Salma Kasim. Ustaz. Yang berapa, Ustaz? Ayat 40, ayat 40. Asyhadu Allah yang menciptakan kamu dan memberikan kepadamu rezeki, lalu mematikanmu dan menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat membuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci dia dan maha tinggi daripada apa yang mereka persekutukan. Terima kasih Puan Salma. Allah ciptakan kamu, kemudian dia bagi rezeki pada kamu, kemudian dia akan matikan kamu, kemudian dia akan hidupkan kamu. Ni realiti hakikat yang kita semua mesti akan terima. Bukan kita akan terima, kita semua dah terima. Orang kafir pun kena terima juga. Ada tak sekutu-sekutu yang kamu anggap sebagai partner Allah ke, anak Allah ke, isteri Allah ke? Boleh buat macam Allah buat? Tak boleh. Maknanya memang tidak ada siapa mampu boleh buat sebagaimana Allah buat. Rezeki untuk kita ni, apa definisi rezeki? Apa ta'arif rezeki? Kebiasaannya rezeki memanglah kita masukkan dengan makan minum lah kan. Tapi ni definisi rezeki yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Jundi. Ni rezeki. Okay. Rezeki ialah sesuatu yang beri manfaat kepada seseorang, sama ada ia berbentuk kebendaan seperti wang, emas, kenderaan, rumah, pakaian dan makanan, ataupun ia berbentuk maknawi abstrak seperti kebahagiaan, kegembiraan, kecerdasan akal, idea, ilmu pengetahuan, tak keimanan dan ketakwaan, sama ada ianya bersumber dari yang halal ataupun yang haram, dan sama ada ianya memberi manfaat dunia ataupun akhirat. Ini definisi rezeki. Ini diterjemahkan ke Melayu lah ni. Okey. Ni definisi rezeki. Sebab tu dalam ayat-ayat mengenai ayat syurga, Allah panggil rizkun karim. Allah sediakan untuk orang yang jaga solat, yang bayar zakat. Allah sediakan untuk mereka dalam syurga rizkun karim, rezeki yang mulia. Dia adakah rezeki yang mulia tu makanan saja? Tak. Kebahagiaan, ketenangan jiwa, pasangan, itu semua rezeki termasuk dalam syurga. Boleh? Okay, cuma sekarang ni, ayat kita sekarang, kita tak fokuslah pasal rumah, kenderaan ni. Kita nak cerita pasal makanan. Kerana bila sebut tentang rezeki, yang paling nombor satu sekali, makanan lah yang kita faham, yang kita masukkan. Okay. Allah, ayat tadi kita bincang, Allah syabah orang kafir. Siapa yang kamu sembah boleh buat macam aku buat. Boleh bagi rezeki. Maka orang kafir pun tahu tidak ada siapa dapat bagi rezeki melainkan Allah. Bab ni orang kafir lulus. Tapi sikit je lah dia lulus. Tengok surah Yunus. Surah Yunus dah rasanya. Kalau baca dia, Puan Khairiyah boleh, Puan Khairiyah. Ni Allah tanya orang kafir, mereka jawab betul. Muka surat 212 ayat 31. 212 ayat 31.
Ada Puan Khairiah? Okey, baik. Puan Aliza Ali, tolong terjemah boleh? Puan Aliza Ali. Surat berapa tadi Ustaz? 212 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu daripada langit dan bumi, atau siapakah yang menguasai menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, dan siapakah yang menguruskan segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Okey, terima kasih Puan Aliza Ali. Di masa Allah suruh Nabi tanya soalan ni, siapa yang bagi rezeki daripada langit dan bumi, atau macam-macam lagi lah soalan kan, panjang lagi soalan tu. Tapi last sekali mereka jawab Allah. Maknanya orang kafir pun setuju, sama macam kita dalam bab ni, yang bagi rezeki hanyalah Allah. Yang bagi rezeki hanyalah Allah. Hakikat pemberi rezeki adalah Allah. Yang bagi rezeki pada kita adalah Allah. Betul lah. Allah sebut, Allah yang bagi rezeki pada kita, dan Allah juga bagi rezeki pada orang bawah tanggungan kita. Anak kita bela lembu, bela kambing, bela kucing, kita ada hamba abdi. Allah yang bagi rezeki pada mereka. Allah kata, bukan kamu bagi rezeki pada mereka. Tengok surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Ni nak cerita pasal rezeki, panjang sikit malam ni. Tolong terjemahkan dia. Puan Rosimah boleh terjemahkan? Puan Rosimah Kasim, surah Al-Hijr. Kita buka surat sekejap. 263 ayat 20, 21. 20 dan 21. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah jadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu memberinya rezeki. Dan 21, dan tiada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan kadar tertentu. Okey, terima kasih Puan Rosimah. Allah kata, kami jadikan untuk kamu di dunia ni livelihood, the means of living. Kami jadikan untuk kamu, dan juga untuk orang-orang yang, ataupun siapa yang, ataupun makhluk yang bukan kamu bagi rezeki. Kita rasa kita bagi rezeki pada anak sebab kita kerja. Kita bela kucing, kita rasa kita lah bagi makanan dia. Kita bela lembu, bela kambing, kita rasa bela ikan, kita rasa kita lah bagi makan pada dia. Kita ada hamba abdi ke 2-3 orang, kita rasa kita lah bagi makan pada dia. Sedangkan Allah kata bukan kamu bagi makan pada dia. Sebab kalau nak tahu kamu mati, mereka masih boleh hidup esok. Ataupun bertahun-tahun akan datang, mereka tetap masih boleh hidup. Allah bagi rezeki. Okey, pertama dalam bab rezeki, definisi rezeki kita dah bagi. Kita kena yakin rezeki daripada Allah. Kemudian Allah Ta'ala telah tetapkan rezeki. Antara kita dengan rezeki kita, Allah Ta'ala telah ciptakan, sediakan rezeki kita sebelum kita lahir lagi. Sebelum kita lahir lagi, Allah dah sediakan rezeki-rezeki untuk kita. Tolong baca dia, Puan... saya semua dah terjemah. Check around. Tuan Haji Ishak boleh terjemahkan, Tuan Haji Ishak? Surah Fussilat. Surah Fussilat. Kita cari muka surat je. Surah Fussilat. Ayat 9, ayat 10. Muka surat 477. Ayat 9, ayat 10. 477, ayat 9, ayat 10. Ayat 9 dan 10, Ustaz. Ya, betul. Katakanlah, pantaskah kamu engkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya,
itulah Tuhan seluruh alam. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya, dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Tengok Allah kata. Mula-mula Allah buat bumi dalam masa 2 hari. Ayat 10, Allah menyediakan gunung-gunung dan Allah berkati dan Allah telah sediakan dalamnya aqwataha, sustenance, sumber-sumber makanan yang memadai untuk orang-orang memerlukan. Maksudnya rezeki kita, tuan-tuan dan puan-puan, telah pun Allah sediakan sebelum kita lahir lagi. Maksudnya apa? Rezeki telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tengok hadis 40, hadis yang ke-7 daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terjemah dia, kamu ni diciptakan dalam perut ibu kamu 40 hari dalam bentuk air mani, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari jadi segumpal daging. Segumpal darah 40 hari, seketul daging 40 hari. Setelah berlalu 120 hari, maka Allah Ta'ala hantar malaikat. Thumma yursalu ilaihil malaku, Allah hantar malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Malaikat pun masukkan roh dalam badan kita, masa kita dalam perut mak kita. Setelah umur 120 hari, malaikat masukkan roh. Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Lalu Allah suruh malaikat tulis 4 perkara. Untuk kita lah, masa kita dalam perut mak kita. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. Rezeki dia, kematian dia, amalan-amalan yang dia bakal buat, nasib baik dan nasib tak baik yang bakal menimpa dia. Allah dah tulis dah masa dalam perut kita, dalam perut mak kita. Sebelum tu, masa di Lauh Mahfuz ada takdir untuk kita. Kemudian Allah beritahu malaikat masa kita dalam perut mak kita, malaikat tulis balik untuk kita. Maksudnya apa? Ketetapan daripada Allah, bab rezeki ni telah pun disiapkan semasa kita dalam perut ibu kita lagi. Banyak mana kita akan dapat, banyak mana kita akan makan, semua tu Allah dah tentukan. Kita tak tahu berapa jumlah dia. Tengok hadis kat skrin. Mana dia? Sekejap. Okey. Dalam riwayat Imam Ibn Hibban, daripada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudus nafasa fi ra'i." Jibril lah ni mewahyukan ke dalam diriku bahawasanya seseorang tidak akan mati sehingga dipenuhi rezeki dan ajalnya dengan sempurna. Katakanlah, di hidup ni dia akan makan 10 tan makanan. Contoh. Dia selagi tak masuk 10 tan makanan dalam mulut dia, dalam perut dia, selagi tu dia tak akan mati. Bukan masuk sekaligus lah. Sikit. Selagi tu dia tak akan mati. Dia cukup je stok makanan yang Allah Ta'ala dah tentukan akan masuk dalam perut kita banyak mana. Cukup je. Pergi. Selagi tak cukup makanan tu masuk dalam perut kita, walaupun doktor kata awak ni tak lama dah ni, sebulan 2 je lagi boleh hidup. Doktor kata macam tu. Tapi tengok-tengok, rezeki Allah Ta'ala tentukan akan masuk dalam mulut dia, tak masuk habis lagi, dia tak akan hidup lama lagi. So nak ceritanya, banyak lagi ayat hadis lain, ayat-ayat Quran menceritakan tentang ketetapan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, habis itu Allah tetapkan rezeki, tak payah kerja lah. Oh, Allah dah tentukan rezeki, Allah dah tetapkan rezeki. Duk congok je lah tunggu rezeki mari. Itu pun kefahaman yang salah. Dalam bab rezeki ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat 2 perkara. Bukan bab rezeki saja, dalam semua perkara, hadis-hadis dan ayat Quran terbagi pada 2. Satu dia panggil takwini. Saya tak pasti dah terangkan ke belum dalam kelas ni. Satu dia panggil takwini. Hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang beri makna takwini. Satu lagi dipanggil tashri'i. Boleh? Tashri'i. Siapa ingat beza takwini dengan tashri'i? Ada siapa-siapa ingat? Okey. Ayat Quran dan hadis, 2 perkara ni. Takwini apa dia? Hadis-hadis yang menceritakan tentang kejadian-kejadian yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku.
Perkataan takwini ni berasal perkataan kun. Biasa dengar kun fayakun kan? Kun, jadilah. Kun, kaf nun, fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nampak? Jadi perkataan takwini ni berasal pada perkataan kaun ataupun kun ni. Yakunu, kaun ni samalah. Maksudnya apa dia? Kejadian-kejadian. Allah menceritakan tentang kejadian-kejadian. Allah ciptakan rezeki, Allah tetapkan rezeki. Itu dia panggil kejadian-kejadian. Ayat-ayat ataupun hadis-hadis menceritakan tentang kejadian-kejadian. Bukan suruh buat. Satu lagi, ayat Quran dan hadis menceritakan tentang tasyri'i. Apa tu nama tasyri'i? Perintah-perintah dan larangan ataupun dipanggil syariat. Perintah-perintah dan larangan-larangan dipanggil syariat. Contoh, akhir zaman banyak berlaku pembunuhan, banyak berlaku penzinaan. Akhir zaman Nabi sebut. Ada dalam hadis Nabi sebut akhir zaman nanti banyak berlaku penzinaan, banyak berlaku pembunuhan. Jadi bila kita berada di akhir zaman, ada orang berzina, ada orang membunuh, kita kata apa? Biar je lah. Dah Allah SWT dah kata dah akhir zaman banyak berlaku perzina, banyak berlaku pembunuhan. Biar je lah, takkan kita nak ubah takdir. Ni orang jahil cakap macam ni. Ini orang jahil. Kerana apa? Hadis-hadis peristiwa akhir zaman tu dipanggil hadis apa? Takwini. Hadis tu dipanggil hadis takwini. Hadis yang Allah tak suruh kita beramal dengan hadis tu. Allah suruh, Allah dan Nabi hanya sampaikan untuk kita tahu perkara-perkara yang bakal berlaku. Yang Allah suruhnya apa? Bila tengok orang berzina, bila tengok orang saling membunuh, bila tengok orang saling bergaduh, apa yang Allah suruh kita buat tu kita kena tengok. Kena cegah, kena tutup aib, kena sampaikan nasihat. Tu dia panggil tasyri'i. Nampak? Contoh, saya pernah terangkan sebelum ni. Dalam Quran kata Allah ciptakan manusia bersifat kedekut. Kalau macam dia, Dr. Azizah boleh? Muka surat 291, 292. Allah ciptakan manusia bersifat kedekut. 292 lah, 292 Kejap. Ayat 100 boleh Dr. Azizah tolong baca? Maizer boleh? Maizer. Ayat 100 Ustaz. Ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Dan katakanlah, kalau saat kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, nescaya perbendaharaan itu kamu tahan kerana takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kedekut. Okey. Terima kasih Dr. Azizah. Jadi kalau lah suami, minta maaf banyak lah ni. Suami ni isteri dia minta duit. Minta 100 bagi RM10. Minta 200 bagi RM15. Contoh, isteri dia minta duit tu nak beli apa ni? Makanan-makanan tambahan lah. Makanan yang wajib suami dia dah bagi dah. Ni makanan-makanan tambahan. Jadi isteri dia pun tanya, awak ni kenapa kedekut sangat? Duit banyak tapi kedekut sangat. Maka suami dia jawab, nak macam mana lagi? Allah dah tentukan dah manusia sifat kedekut. Jadi suami dia pun baca ayat 100 surah Isra. Suami dia siap hafal lagi. Punya kedekut suami dia siap hafal lagi ayat ni. Baca dalam bahasa Arab dan terjemahkan. Wa kanal insanu qatura. Manusia itu Allah ciptakan bersifat kedekut. Ni macam mana isteri nak jawab? Macam mana isteri nak jawab? Tadilah jawapan dia. Cakap pada suami, wahai abangku, ayat tu adalah ayat takwini. Allah tak suruh beramal dengan ayat tu. Allah tak suruh beramal dengan ayat 100 surah Isra ni. Yang Allah suruh beramal apa dia? Sedekah, infak, sumbangan, derma. Tu yang Allah suruh. Sama lah juga Allah kata manusia diciptakan bersifat lemah. Jadi malas, lembek semua. Kenapa? Malas, lembek, lemah, kerja, malas, belajar, malas, ibadat, malas. Macam mana Allah ciptakan manusia bersifat lemah kan? Tu jahil bagi alasan macam tu. Tolong baca dia Puan Izawani surah An-Nisa. Ni orang jahil guna Al-Quran sebab tu minta maaf banyak. Kenapa dia tak boleh ngajar kat Selangor? Dia ngajar Quran hadis. Memang
Orang yang sesat pun guna Quran hadis. Orang yang buat ajaran sesat pun guna Quran hadis. Tapi dia faham Quran dia ikut cara dia. Orang pemalas, orang kedekut, semua guna ayat Quran. Kenapa kedekut? Dah Allah kata manusia kedekut, aku redha je lah. Kenapa lembek, malas belajar, malas kerja, malas apa lagi? Malas belajar, malas kerja, malas ibadat. Betul tanya awak kenapa malas? Macam mana Allah ciptakan manusia in weak condition? Page 83 Puan Isawani ni, page 83 ayat 28. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sentiasa hendak meringankan beban atau hukumnya daripada kamu. Manusia itu dijadikan berkeadaan lemah. Okey, cukup. Nampak? Terima kasih Puan Isawani. Manusia tu diciptakan sifat lemah. Anak kita malas belajar, malas kerja, malas ibadat. Kita bertanya, awak muni malas sangat? Dia pun jawab, Mak, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 28, Mak. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Mak dia pun tercengang. Hebat anak aku ni. Pemalas pun ada dalam ayat Quran juga. Tengok. Tak semestinya orang tu guna dalam Quran, dalam hadis, dia betul. Dia tafsir puasa hati dia ni. Jadi kita yang belajar ni cakap pada anak yang bagi alasan macam tu, cakap pada anak tu, cakap pada suami yang kedekut tadi tu, itu ayat-ayat takwini. Allah tak suruh kita beramal dengan yang tu. Allah suruh usaha mujahadah sungguh-sungguh tu Allah suruh. Jangan tengok yang ni. Tengok yang ni malas semua kita. Kedekut malas semua sesuai. Memang seronok ikut nafsu kedekut. Tidur, malas kerja, malas belajar, malas ibadat. Bila beri alasan kenapa? Allah cipta manusia sifat lemah. Kau nak macam mana lagi? Tu alasan orang jahil. Tu cara orang jahil guna Al-Quran. Bahkan mereka dianggap bersalah kerana apa? Menggunakan ayat bukan pada tempat dia. Nampak? Akhir zaman banyak berlaku perzinaan, minum arak. Jadi dia pun akhir zaman minum arak juga. Kenapa? Aku nak macam mana lagi? Dah Allah kata, Nabi kata akhir zaman minum arak. Itu ayat-ayat takwin ni. Kita tak disuruh beramal dengan ayat tu. Baik. Kenapa saya terangkan benda ni? Tadi kita bincang ayat-ayat hadis-hadis mengatakan rezeki telah ditentukan. Jadi ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengatakan rezeki manusia telah ditentukan. Itu ayat takwini ke ayat tashri'i? Soalan. Cuba jawab. Cuba jawab. Takwini. Yes, takwini. Jadi orang yang jahil, dia malas kerja, dia malas usaha, lepas tu dia kata apa? Kita nak kerja buat apa? Kita nak cari rezeki lebih buat apa? Rezeki kita telah ditentukan. Tu orang jahil. Orang yang malas kerja, malas usaha, malas tambah pendapatan, lepas tu beralasan nak kerja buat apa? Rezeki kita Allah tentukan dah. Itu orang jahil. Ayat-ayat yang kita refer tadi, rezeki Allah tentukan, sebelum kita lahir lagi Allah dah tentukan, duda gini. Ayat-ayat tu banyak lagi ayat-ayat sebenarnya, tapi saya refer sikit-sikit je. Itu ayat takwini. Ayat tashri'inya apa? Allah suruh cari rezeki. Tu ayat takwini. Silap. Tu ayat tashri'i. Syariatnya apa dia? Allah suruh cari rezeki. Minggu lepas kita bincang ayat Allah suruh cari rezeki, betul kan? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah di pelusuk bumi, carilah rezeki, makanlah rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok ayat-ayat yang saya nak refer ni, ayat-ayat Allah suruh cari rezeki. Kalau baca Puan Nur Zakiyah, surah Al-Ankabut. Ayat 17, muka surat 398. Ayat 17, muka surat 398. 98 ayat 17. 17 dah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain pada Allah itu tidak mampu memberi rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki daripada Allah dan sembahlah dia serta bersyukur. Sekejap Puan Nur Zakiyah. Saya sebenarnya kat situ saya kurang setuju kalau terjemah mintalah rezeki. Saya kurang setuju Puan Nur Zakiyah. Minta bahasa Arab apa minta? Is'alu. Kat sini ibtagu. Ibtagu ni terjemah lagi, betul terjemah seek. S-E-E-K. Seek. Carilah. Carilah.
Tu lagi sesuai. Kalau terjemah minta, ayat tu Puan Zakiah, kita terjemah mintalah rezeki daripada Allah. Orang yang malas kerja ni dia akan buat apa? Dia guna ayat tu dia kata apa? Puan Zakiah, orang malas kerja ni. Ya, doa je lah. Oh, doa je lah. Pergi kerja malas, belajar malas. Kenapa? Allah suruh minta. Lepas subuh doa setengah jam. Amin ya rabbal alamin, saya mau tidur. Siapa punya terjemah ayat ni? Dia terjemah cari. Ada tak siapa-siapa? Ayat 17 ni, ibtagu dia terjemah cari. Ada Ustaz, cari. Tolong terjemah Tuan Haji Ishak. Terjemah tu yang saya nak. Boleh Tuan Haji Ishak? Kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh orang, tidak menyembah Allah yang mencipta segala-galanya. Dan kamu hanya mengadakan penyembahan yang dusta. Sesungguhnya mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah itu tidak berkuasa memberi rezeki kepada kamu. Oleh itu carilah rezeki dari sisi Allah. Okey, cukup. Nampak? Kalau minta tu, bagi saya terjemah tu kurang tepat lah. Minta. Sebab minta bahasa Arab sa'ala. Fas'alu tu minta. Yang ni cari. Ibtagu cari. Terima kasih sahabat-sahabat. Jadi perkataan cari maksudnya apa? Allah suruh cari ke? Jadi ayat ni dia panggil ayat apa? Tashri'i ke takwini? Inilah tashri'i. Jadi untuk orang malas kerja, bagi alasan Allah dah tetapkan rezeki kita. Cakap kat dia, itu ayat takwini. Ayat tashri'i ni. Cari, Allah perintah ni. Carilah rezeki dari sisi Allah. Kerja lah. Ayat surah Al-Jumu'ah, satu lagi, contoh. Tolong baca dia, Puan Salmah Kasim boleh, surah Al-Jumu'ah. Ini kita belajar benda baru ni. Kalau tidak nanti orang kata, alah, tak payah dakwah lah. Allah dah tentukanlah dia kafir, dia muslim. Allah dah tentukan berapa orang masuk syurga, masuk neraka. Memang Allah dah tentukan, tapi itu takwini. Okey, muka surat 554 boleh? 554 ayat 10. Nak tengok terjemah dia cari ke minta? Bertahu juga kat situ. Ada? Perangan kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati daripada limpah punya Allah. Serta ingatlah akan Allah sebanyak-banyaknya dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Okay, terima kasih Puan Salmah Kasim. Carilah. Yes, terjemah tu lagi tepat. Allah kata, bila setelah selesai solat, bertebaranlah di muka bumi, carilah kurniaan Allah. Jadi untuk anak-anak kita ke menantu ke malas kerja atas alasan nak kerja buat apa, Allah dah tentukan rezeki untuk kita. Cakap kat dia, awak salah faham ayat Quran tu. Itu ayat-ayat takwini. Bab ketetapan rezeki, ketetapan amal tu ayat-ayat takwini. Ayat tu Allah tak guna pun lafaz perintah. Allah guna lafaz fi'il madi, past tense. Allah tunjukkan Allah dah tentukan, Allah dah tetapkan. Tapi ayat ni, ayat cari ni, ayat perintah ni. Allah suruh cari rezeki. Maka Allah Ta'ala nak beritahu, walaupun Allah dah tetapkan rezeki untuk kita, tidaklah bermakna kita duduk saja. Kita yang kerja ni, suami-suami ke, isteri-isteri ke, tak kisahlah. Yang kerja cari rezeki ni, dia sedang beramal dengan ayat-ayat ni. Allah perintah cari rezeki. Ada orang hukumnya wajib, ada orang hukumnya tak wajib. Siapa yang tak wajib cari rezeki, dia bujang contoh. Dia tak ada anak, tak ada isteri. Dia boleh makan apa ada. Kat surau dia makan, kat situ dia makan. Apa dia tak kisah, tak ada masalah, dia tak wajib cari rezeki. Tapi siapa ada anak, siapa ada isteri, wajib kena cari rezeki. Dia tak boleh kata memadai apa ada, tak boleh. Nampak? Ini kita panggil ayat-ayat perintah. Sebab tu, kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Khidir. Kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Khidir. Kalau kita tengok surah Kahfi kan. Nabi Khidir jumpa perahu, bocorkan perahu orang. Nabi Khidir jumpa budak, bunuh budak. Baik ke tak baik? Tak baik. Tapi Nabi Khidir, Allah bagi dia ilmu takwini. Maksud ilmu takwini? Ilmu-ilmu yang bakal berlaku satu masa nanti. Kenapa dia bocorkan kapal? Sebab Nabi Khidir tahu nanti ada orang akan rampas kapal tu kalau kapal tu elok. Kenapa dia bunuh budak? Nabi Khidir tahu budak tu kalau besar nanti dia akan buat mudarat pada orang lain. Tengok surah. Sekejap, saya nak tunjuk sekejapnya. Tolong baca dia. Dr. Azizah tolong baca boleh? Surah Al-Kahfi. Kita cari muka surat sekejap.
Nabi Khidir bunuh budak. Kita tak ada ilmu tu, jangan pandai-pandai buat benda pelik-pelik. Betul kita, saya tahu. 301 boleh, 301 ayat 74. Ayat 74. 4. Surah Kafir. Minasyaitanirrajim. Maka berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan kerana dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Okey, ayat 79. 80, Doktor, 80. 80. Dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahawa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Okey, terima kasih Dr. Aziza. Nabi Khidir, Allah bagi dia ilmu takwini, dia tahu in future. Budak tu kalau aku tak bunuh dia, dia besar nanti, dia akan mendorong mak dia jadi kafir. Sebelum dia mendorong mak dia jadi kafir, aku bunuh dia dulu. Kita boleh tak beramal dengan ayat macam ni? Jiran kita beli kereta, kita buat bocor tayar kereta dia. 4 tayar. Kenapa? Menurut firasat saya, kalau saya tak bocorkan tayar kereta dia tu, malam minggu dia akan guna kereta dia pergi judi kat Genting Highland. Siapa ajar awak ilmu macam tu? Berdosa besar kita buat macam tu. Berdosa kita merosakkan harta jiran. Okey? Kita mana tahu future. Tapi Nabi Khidir dia tahu sebab apa dia bunuh, sebab apa dia bocorkan kapal orang. Sebab apa dia bocorkan kapal orang? Dr. Aziza boleh sambung sikit lagi tak? Ayat 79. Boleh. 79. Tadi 80, ni 79. Oh, okey. Sebelum tu. Sebelum Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merosakkan bahtera itu kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap-tiap bahtera. Masih, Dr. Aziza. Jadi Nabi Khidir dia tahu in future raja dia akan rampas kapal kalau kapal tu comel molek. Lepas tu dia bocorkan kapal orang tu. Nabi Musa dia tak ada ilmu takwini, dia ada ilmu tashri'i. Sebab tu bila dia tengok Nabi Khidir bocorkan kapal orang, dia kata, apa awak buat ni? Awak buat benda yang salah ni. Laqad ji'ta syai'an imra. Ayat 71 Dr. Aziza tadi. Dr. Aziza terbaca boleh Dr. Aziza ayat 71. 71. Maka berjalanlah keduanya hingga terkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Okay, terima kasih Dr. Aziza. Betul tak Nabi Musa jawab? Betul tak cakap Nabi Musa tu? Betul lah. Buat bocor kapal orang, buat rosak kenderaan orang, kesalahan yang besar lah. Jadi kenapa berlaku perbezaan kat sini antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Nabi Khidir, dia beramal dengan ilmu takwini atas perintah Allah. Bocorkan kapal orang, bunuh budak. Kita tak boleh buat macam tu. Haram, dosa besar. Kita bunuh orang ke? Kenapa bunuh orang? Dia ni saya rasa kalau saya biarkan hidup 5 tahun akan datang, dia akan bunuh ramai orang. Dia akan paksa ramai orang murtad. Sebab tu saya bunuh dia sekarang. Pandai-pandai. Dosa besar. Nabi Khidir dia tahu melalui ilmu Allah yang Allah bagi pada dia. Nabi Musa dia mana tahu, dan dia kalau tahu pun tak boleh buat macam tu. Sebagai seorang Nabi yang mengetahui ilmu syariat, bila tengok orang buat rosak barang orang, dia kata apa? Ni salah. Dia tak boleh diam diri. Bila tengok orang bunuh budak tak bersalah, bagi masa tu dia mana tahu akan datang budak ni jahat tak jahat. Bila dia tengok orang bunuh budak tak bersalah, dia kata apa? Ni buat dosa besar. Nampak? Itu dia panggil beza ilmu takwini dengan ilmu tashri'i. Kita tak ada ilmu takwini untuk future. Jadi jangan pandai-pandai buat macam tu. Sama lah juga dalam Quran, ayat-ayat mengenai ilmu takwini, akhir zaman nanti banyak berlaku tu ni. Akhir zaman nanti, antara tanda-tanda kiamat apa dia? Tidaklah seseorang memberi salam kepada orang lain melainkan kerana kenal. Nabi kata. Jadi bila kita tanya, kenapa awak malah beri salam? Nabi dah kata dah kan.
Akhir zaman nanti, dia guna kata-kata Nabi. Nabi dah kata dah kan. Akhir zaman nanti, orang tak akan beri salam, melainkan semata-mata sebab kenal. Kalau tak kenal, tak akan beri salam lah. Kenal je beri salam. Bila saya tak kenal dia, saya tak beri salam. Salah. Itu hadis-hadis mengenai takwi ni. Jadi apa saya nak sampaikan? Walaupun kita refer banyak ayat hari ni, Allah tetapkan rezeki, tapi ayat yang kita kena tengok untuk kita beramal adalah perintah untuk kita cari rezeki. Bukan kita duduk relax kosong, lepas tu tunggu rezeki mari. Dalam bab cari rezeki ni, tengok hadis bab cari rezeki. Mana ni? Jangan putus asa. Okey, tengok hadis kat skrin. Ni dalam tafsir Al-Azhar. Hadis ni dalam tafsir Al-Azhar. Nabi SAW bersabda, hadis ni diriwayatkan oleh Habbah dan Sawah bin Khalid. Hadis ini diriwayatkan oleh Habbah dan Sawah bin Khalid. Beliau berkata, kami masuk menemui Nabi SAW. Kami masuk menemui Nabi SAW. Lalu kami tengok Nabi sedang membaiki sesuatu. Nabi SAW sedang membaiki sesuatu. Kami pun tolonglah Nabi. Kami pun tolong Nabi. Lalu Nabi SAW cakap pada kami berdua, la tay'asa minar rizq. Jangan putus asa dalam cari rezeki. Ma tahazzazat ru'usukuma, selama mana kepala kamu boleh bergerak. Selagi tak kena stroke, selagi tak terbaring atas katil, memang tak boleh buat apa, tak apalah tak cari rezeki. Selagi sihat, walaupun tak ada sijil, walaupun tak ada SPM, walaupun tak ada PSR, walaupun tak pandai baca, tak pandai menulis, tak reti mengira, apa lagi? Macam-macam lah alasan kita hari ni. Walaupun apa saja alasan kamu, selagi kepala boleh gerak, maksudnya boleh usaha lah, boleh bangun, boleh berjalan, boleh pergi kerja, carilah rezeki, jangan putus asa. Okey? Kerana apa? Nabi bagi satu pengajaran. Manusia ni lahir-lahir, tak ada satu pembalut pun atas badan dia. Ada siapa-siapa lahir dah pakai baju jenama mahal-mahal. Ada siapa-siapa lahir dah pakai kasut mahal-mahal. Lahir-lahir kosong, surat benam pun tak ada masa kita lahir. Lalu Allah lah yang bagi rezeki. Allah lah yang bagi rezeki pada kita lepas kita lahir. Allah bagi rezeki. Jadi dalam bab rezeki, ayat-ayat Quran ada banyak suruh cari rezeki. Nabi SAW berkata jangan putus asa dalam bab rezeki. So, nak ceritanya, ayat-ayat mengenai tasyri'i lebih banyak berbanding dengan ayat-ayat takwini. Jadi kena cari rezeki je, kena cari rezeki ke kena duduk congok tunggu rezeki mari? Kena cari rezeki. Bak dapat sikit dapat banyak tu tajuk lain pula. Dapat sikit dapat banyak tajuk lain pula. Okey. Kemudian mungkin minggu depan kita akan bincang tentang ada orang Allah mudahkan, ada orang Allah susahkan. Okey. Bagaimana siapa yang Allah Ta'ala mudahkan, orang yang fokus akhirat, dia akan orang yang fokus akhirat, Allah Ta'ala akan mudahkan rezeki untuk dia. Ada orang-orang Islam yang berkefahaman, tak payahlah cari rezeki, kita fokus akhirat, pun salah juga. Satu hari, Nabi SAW hantar Amru bin Al-As. Hadis ini riwayat daripada Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Nabi SAW hantar Amru bin Al-As untuk jadi ketua parlimen perang. Nabi kata pada Amru bin Al-As, aku lantik kamu jadi ketua perang supaya nanti kamu dapat harta ghanimah. Maka Amru bin Al-As dia jawab kerana semangat. Dia kata, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan sebab nak harta, saya masuk Islam sebab nak saya terkesan dengan Islam dan saya nak sentiasa bersama kamu ya Rasulullah. Nabi suruh dia pergi perang. Nabi sebut, aku suka kamu dapat harta yang ghanimah yang banyak. Dia jawab pada Nabi SAW dengan mengatakan, saya masuk Islam sebab tertarik pada Islam dan sebab nak bersama kamu. Maka Nabi kata apa? Pada Amr bin Al-As, ya Amr, ni'mal malus salihu fi yadir rajulis salihi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Sebaik-baik harta, Nabi kata, adalah harta yang berada di tangan orang baik. Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang baik. Apa maksudnya? Kalau orang baik-baik kata, tak apalah, kita duduk umur buruk, kita buruk, penting akhirat, penting akhirat. Orang baik semua tak cari duit lebih. Orang baik semua dapat gaji basic, tak nak usaha dapat lebih lagi. Orang baik semua dapat apa ada, reda orang baik. Maka siapa akan kaya? Orang kafir, orang jahat. Siapa akan kaya? Orang yang tak baik, yang benci
kebaikan, suka maksiat. Jadi kalau orang jahat kaya, kekayaan mereka guna untuk apa? Orang jahat yang kaya ni dia guna kekayaan untuk apa? Untuk teruskan kejahatan dia. Orang jahat yang kaya. Jadi kalau orang baik yang kaya, manfaat tak untuk umat? Manfaat lah. Dia besarkan masjid, dia bantu orang belajar agama, dia bagi sedekah, zakat, sumbangan dan sebagainya. Jadi dalam bab rezeki ni, kita jangan kata lah, tak apalah, biarlah kita miskin, biar orang kafir kaya. Salah. Kita usaha sungguh-sungguh untuk jadi orang yang banyak harta yang baik supaya kita dapat manfaat pada orang lain. Tapi kalau usaha tak dapat juga, masa tu baru reda. Kerja gila-gila ni nak kaya macam orang tu, nak banyak duit macam orang tu, kerja gila-gila. Dia tak dapat juga. Masa tu barulah kita reda. Ini kerja malah, cukup apa ada. Lepas tu kita tanya kenapa tak nak usaha lebih sikit. Nah, kita kan orang Islam, akhirat lebih. Dunia biarlah orang kafir ada segala-galanya. Itu cara kefahaman yang salah. Okay, kita berhenti sini dulu. Poin kita rezeki. Okay, minggu depan saya sambung sikit lagi bab rezeki. Yang penting Allah nak beritahu, salah satu cara Allah nak sekat rezeki manusia, Allah nak azab manusia adalah dengan cara Allah sekat rezeki. Ada orang, ni ada hamba Allah cerita. Ada orang yang duit banyak ni. Dia owner genting. Dia jemput kawan-kawan dia datang makan kat genting. Jadi kawan-kawan dia makan macam-macam. Order udang paling mahal, sotong paling mahal, masakan paling mahal, air segala jenis, mak nenek air semua. Dia order dia bagi kawan-kawan dia makan kat meja tu. Tapi dia air kosong dengan sup kosong boleh makan. Dia boleh minum air kosong dengan sup kosong atas meja. Kawan-kawan dia macam-macam ni. Kambing lah, udang lah, sotong lah, kerang lah. Yang macam kerang yang besar tu, dia panggil apa? Lala ke apa, tak tahulah, yang besar punya tu. Makan macam tu. Buka dia punya cekerang, makan macam tu. Apa nama tak tahu. Jenis makanan orang kaya-kaya gila lah ni. Dia bagi kawan dia makan semua benda tu. Dia air kosong dengan sup kosong. Dia kata tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, tak boleh. Maksudnya apa dia? Walaupun awak kaya, Allah yang menentukan awak dapat makan ke tak dapat makan. Duit banyak tu je boleh makan. Harta banyak tu je boleh makan. Maksudnya apa? Siapa boleh bagi rezeki pada kamu kalau Allah nak tahan? Ada orang miskin, tak banyak mana pun. Tapi ada je orang bagi makan tu, orang bagi makan ni dan sebagainya. Okey, kita berhenti sini dulu. Maaf masa lebih sikit. Kita akan minggu depan insya-Allah. Apa yang baik pada Allah SWT, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum.